القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن. Huwa al-Quran, itulah Al-Quran yang seolah-olah menjadi minyak atar. Menjadi apa? Minyak atar buat telinga kita. Maksudnya kalau minyak atar kan wangi kan, kita sedapnya bawa abang. Contoh abang ayah kita lah, kan cik abang ayah kita, abah kita kan. Maksudnya Al-Quran itu seolah-olah menjadi satu halua telinga yang tidak ada tolak bandingnya, seperti yang kita nak belajar dan nak baca pada hari ini. Surah apa tadi saya sebut? An-Nasr. Surah apa? An-Nasr. Sebut betul. An-Nasr. Subhanallah. Cuba buka, jom kita baca sama-sama surah An-Nasr. Adik-adik kat rumah pun sama, jom buka Al-Quran kita, buka mushaf, muqaddam ke ataupun apa juga Al-Quran kita kat rumah. Kita nak baca sama-sama surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr ini adalah surah antara petanda ataupun menjadi surah yang memberi petunjuk bahawa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hampir. Jom kita baca sama, sudah bersedia? Okey, kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah. Ustaz harapkan adik-adik dapat baca dengan baik, dan juga adik-adik kita di rumah, ibu ayah juga dapat sama-sama baca, dapat sama-sama bertalaqi. Kita baca sama-sama tadi surah An-Nasr. Hati-hati sebelum Ustaz nak dengar bacaan daripada adik-adik. Ada satu dua perkara yang Ustaz nak kongsikan. Yang pertama sekali, cuba perhatikan akhir ayat yang pertama. Ada huruf apa dekat ujung tu? Ha apa? Ha pedas. Macam mana pedas? Amboi. Oi, pedas kan macam makan tom yam. Subhanallah. Jadi bila kita wakaf pada akhir ayat yang pertama, mesti ada bunyi ha. Maksudnya ha pedas yang sukun yang mati. Contoh, wal fath. Cuba. Wal fath. Tu dia. Kalau tak dia bunyi tak wal fath. Ha mana? Kan. Ha hilang. Boleh tak? Tak boleh. Sekali lagi. Wal fath. Wal fath. Okey, baik. Jadi kita nak dengar macam mana bunyi wal fath tu. Ada tak ha tu? Kita nak dengar adik Uzma dulu. Ayat yang pertama. Sila adik Uzma. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wah, bagus. Bagus. Hati-hati pada tu panjang. Mak apa tu? Mak wajib. Panjang tak mak wajib?
panjang. 4 atau 5 harakat. Ayat yang pertama bagus, wal fath bagus. Ustaz nak dengar pula bacaan ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni panjang. Panjang ayat kedua ni, jadi pastikan kita tarik nafas betul-betul, kemudian kita baca. Boleh tak dalam masa kita baca tu kita ambil nafas? Tak boleh. Tak boleh. Tak sedap. Betul. Satu tak sedap dan tak boleh. Salah. Kan contoh baca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi ambon. 3 kali dia tarik nafas. Boleh tak? Tak boleh. Lepas tu kita kena macam mana? Tarik nafas, lepas tu tahan baru baca kan? Okey, kita dengar tengok macam mana adik Syifa. Tarik, tahan and baca. Silakan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kenapa tadi afwah? Atau apa dipanggil? Munda, lengguk-lengguk ataupun bunga-bunga ataupun gerakan suara ketika bacaan. Bagus. Kita dengar pula adik Zikri ada berhutang ke tak? Ada berhutang tak adik Zikri? Ayat yang ketiga. Silakan adik Zikri. فسبح بحمد ربك واستغفر Ayuh. إنه كان توابا. Masya Allah, bagus. Ada iras-iras taranum jiharakah adik Zikri, bagus. Kita nak dengar lagi ayat yang pertama. Kita nak latih huruf ha. Adik-adik kat rumah, jom ha. Hafdahkan wal fath kan? Wal fath lagi. Wal fath. Baik, silakan adik Abid. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Aywa, bagus. Alhamdulillah, jelas bunyi ha. Kita nak dengar adik Thaqif. Ayat yang kedua, panjang, tarik nafas. Silakan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Wah, bagus. Taranum apa tu adik Thaqif? Sika. Sika. Oh, bagus. Alhamdulillah, taranum sika. Subhanallah. Kita dengar pula ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ketiga. Kita nak dengar adik Asma untuk baca ayat yang ketiga. Adik Asma, ayat yang ketiga tu nak sambung wastaghfirhu ke nak waqaf? Waqaf. Okey, silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Ada ha tak? Ada ha. Wastaghfir. Kan itu payah tuan-tuan puan antara kalimah yang paling menjamah dalam surah An-Nas ni, iaitu ayat yang kalimah wastaghfirhu tu. Sebab kita nak waqaf pada ha tu, lepas surah ada ha tu kan. Tapi adik Syifa, adik Asma macam tadi betul, bagus. Sambung sikit lagi. Innahu kana tawwaba. Aywa, Allah alaiki alhamdulillah. Cuba ikut ustaz. Innahu kana tawwaba. Cuba. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Banyak juga yang Ustaz nak sentuh sebenarnya. Di samping huruf ha, ada mat, ada hukum mat yang Ustaz nak tanya lagi pada adik-adik. Namun kita nak rehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Jom baca. Bertemu selepas ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan apa adik-adik? Jom baca. Hari ini alhamdulillah kita belajar surah apa? An-Nasr. Antaranya bermasuk pertolongan. Cerita pasal apa? Cerita pasal surah yang turun menceritakan ataupun menandakan hampirnya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga satu saranan untuk kita
bila Allah bantu kita, bila Allah beri kejayaan dalam kehidupan kita, kita bukan hanya wah aku dah berjaya, suka pula kan. Sukanya, happynya, lupa nak istighfar, lupa nak puji Allah. Boleh tak? Tak boleh. Lagi kita berjaya, lagi kita mencapai kejayaan yang kita nak, kita lagi banyak kena beristighfar kepada Allah dan juga bertasbih, bertahmid, bertahlil, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Dalam surah An-Nas ini, dalam 3 ayat ini, antaranya kita ada jumpa huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat yang berkaitan dengan mad. Ada mad wajib, ada mad iwad. Macam afwaja tu mad apa? Afwaja, mad iwad pada ayat yang kedua tu. Cuba tengok. Afwaja, mad apa? Mad iwad ganti dengan 2 harakat. Jadi untuk hukum mad ni ada tak soalan untuk Ustaz? Ada Ustaz. Oh ya. Ada Usman. Apa soalan dia Usman? Macam mana nak kenal mak wajib ni? Mak wajib? Okey. Bagus soalan tu. Kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu kalimah Ja'a. Cuba ikut. Sekali lagi sama dengan adik-adik kat rumah. Ja'a. Itu adik Uzman dan juga adik semua contoh kalimah mad wajib. Bertemu huruf mad. Alif tu ja tu kan. Jim lepas tu alif kan. Atas dia ada tanda apa tu? Tanda mad kan tu yang dia macam ombak lah, macam misai ke, tak kira lah. Ada yang kata macam lintah, dia kata kan. Macam-macam guru ajar kita nak suruh faham. Bertemu huruf mad atau tanda mad tu dengan hamzah dalam satu kalimah ni. Ja'a ni satu kalimah. Itu tanda mad wajib. Boleh faham ni Uzman? Boleh. Alhamdulillah. Baik. Ustaz sebut tadi surah An-Nas ini suruh kita ataupun galakkan kita, peringatkan kita untuk kita banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak bertahmid. Jadi Ustaz nak dengarlah dalam pengajian kita ataupun jom baca pada hari ini contoh ataupun ada tak adik-adik ingat satu contoh zikir istighfar? Boleh tak satu? Saya Ustaz. Okey, adik Syifa. Boleh adik Syifa kongsikan? Kuat-kuat sikit Okey. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah illallah kana tawwaba. Masya Allah. Macam dalam keset lah. Dalam keset pula semua. Itu antara contoh zikir istighfar. Siapa ingat lagu tadi? Jom kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Subhanallah. Moga-moga lidah kita senantiasa melafazkan lafaz istighfar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Bila dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perjalanan kehidupan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk syurga Allah dengan amalan kita yang banyak ke dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita amalan tak banyak tapi dosa kita banyak, tapi kita tetap mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun kepada Allah. Mudah tak istighfar? Kadang-kadang bila kita nak istighfar? Kadang-kadang bila kita nak marah ni, Astaghfirullahaladzim. Bila nak marah je terus ingat istighfar. Kan? Tapi bila kita dalam waktu yang lain kita jarang beristighfar. Tak boleh lah. Maksudnya masa nak marah tu boleh istighfar. Supaya kita tak jadi nak marah. Bukannya kita semakin istighfar semakin marah. Astagfirullah semakin tenang kan. Makin tenang kan. Jadi dalam kehidupan kita, sekali lagi Ustaz sebut, kita kena perbanyakkan ucapan
tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan juga istighfar, astaghfirullahal azim. Mudah tak? Mudah. Jadi Ustaz harap adik-adik bersama dengan Ustaz saat ini dan juga adik-adik di rumah, ibu ayah, moga-moga mendapat pengajaran dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Moga-moga kehidupan kita senantiasa dilingkari oleh rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Nak belajar hari ini surah An-Nasr? Jangan lupa untuk sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Kenapa? Kerana kita dah nak berada di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami dalam episod-episod dan surah-surah akan datang. Pastinya dalam rancangan apa, adik-adik? Baca.